المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقال المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقال المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقال المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقال المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل المقال المقرب عندك يوم القيامة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saya kasihi Fadil Tuan Rumah Ustaz Fahmi, Naqib Surah Nurani kita tu Ekim dan seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semua sihat Insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Perkenalkan diri dulu, saya diberi nama Muhammad Syahir bin Syahbudin. Saya berasal daripada Kedah. Ada orang Kedah kat ni? Ramai. Nah. Tapi Asal Penang. Kuat sikit. Dia baru nak mula. Saya pindah tinggal di sini, di Selangor, tinggal di Shah Alam. Baru nak masuk 3 tahun lah. Tapi stay cakap Kedah je lah. Sudah berkahwin, ada 3 orang anak. Dan Allahu Akbar, saya bantu bertugas juga di Ribat Ahli Quran Yasar Restu Shah Alam, tapi untuk bahagian terjemah je lah. Terjemah masyayikh tansrib gitu. Yang lain freelance lah. Dan terjemah kitab, tulis kitab sikit. Ala kulli hal, insya-Allah pada pagi ini 12 Rabiul Awal kita nak bincang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala redha kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita insya-Allah. Seronok dengan perbuatan apa yang kita buat insya-Allah. Kenapa disebutkan dalam satu hadis bahwasanya hayati khairul lakum tuhaddisuna wa yuhaddisuna lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan aku ni baik untuk kalian. Kewafatan aku juga wa mati khairul lakum. Kewafatan aku juga baik untuk kalian. Tuhaddisuna wa yuhaddisuna lakum. Kalian bercerita kepada tentang aku juga bercerita kepada kalian tentang hukum hakam, tentang nasihat dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan tu'radu alayya a'malakum. Semua amalan kamu ni dibentangkan sampai laporan kepadaku. Masya-Allah. Jadi hari ni ibu-ibu semua, apa yang kita buat hari ni insya-Allah, perempuan semua, hadirin hadirat semua, yang kita buat hari ni insya-Allah sampai laporan kepada Nabi SAW insya-Allah. Fa in ra'aitu khairan hamidullah. Kalau aku dapat laporan umat aku ni buat benda yang baik-baik, aku akan syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tanda Nabi kita SAW seronok dengan kita insya-Allah. Fa in ra'aitu ghairu zalika, kalau aku lihat selain daripada yang baik, maksudnya yang sedih-sedih itu, astaghfirullah lakum. Aku sendiri akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kita buat dosa, Nabi minta ampun, masya-Allah. Jadi semalam saya baca satu kata-kata Al-Imam Sirri As-Saqati. Beliau menyebutkan bahawasanya man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke satu tempat, yang tempat tersebut dibacakan tentang maulid ataupun tentang perihal baginda Nabi SAW, faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka sebenarnya dia sudah mencari taman daripada taman-taman syurga. Maksudnya macam pagi ni kita duduk syurga lah ni. Syurga dunia dia panggil. Kenapa? Lianna man qasada dhalika illa mahabbatan fihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah orang yang hadir majlis yang membincangkan berkenaan Nabi SAW, melainkan dalam jiwa mereka ini ada tanda kasih kepada baginda Nabi kita SAW. Dan Nabi kata apa? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih kepadaku, maka dia akan bersama aku dalam syurga kelak. Subhanallah. Kata para ulama, amalan kita ni tak tahu mana, orang Kedah kata. Jadi disebabkan cinta ni, dia tarik sekali, join sekali, dapat duduk bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pagi ni kita nak bincang. Kita kenali nabimu dengan 5 ilmu. Macam mana kita nak kenal nabi kita ni? Ni tajuk kitab ni, nak bagi kenal nabi dengan 5 ilmu. Ada kitab lagi tak tu? InsyaAllah.
Ini saya terjemahkan daripada Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi, ulama daripada Jordan. Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi. Bisa kenal tak? Masa tak? Syekh Aun Al-Qaddumi, insyaAllah. Ditanyakan kepada, tengok depan tu, ditanya kepada Sayyidina Qa'qa' Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Qa'qa' ni apa? Sebut tengok. Qa'qa'. Bunyi kok-kok pula kita kena. Qa'qa'. Tu ain tu. Ini tempat mengaji insya-Allah. Qa'qa', Sayyidina Qa'qa' Al-Aslami ni kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni depan, kulit depan ni. Kat kulit depan tu. Kalau dia berperang, insya-Allah tak akan kalah. Sama macam Sayyidina Khalid Al-Walid. Ni berani masya-Allah. Dulu orang Arab kalau nak lawan mereka akan buat single combat, one by one. Tapi dia ni punya berani masya-Allah, panggil lagi 2-3 orang lawan dengan dia seorang. Ini Qa'qa' Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ditanyakan kepadanya, katakan sesuatu kepada kami tentang syurga yang kami akan rindu kepadanya. Maka dijawabnya, di dalam syurga terdapat baginda Rasulullah SAW. Sebab apa para sahabat ni, syurga tak bermakna bagi mereka kalau tidak ada Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana kisah Thauban, yang mana sampai pucat muka dia. Kenapa? 3 hari tak jumpa Nabi dekat dunia. 3 hari tersebut dia fikir, macam mana nanti kalau aku ke akhirat pula tak jumpa Nabi. Jadi kalau duduk dalam syurga pun tak jumpa Nabi. Jadi matlamat sahabat ni hidup mereka dengan Nabi SAW. Dan kita juga nak bagi rasakan demikian. Sedangkan Allah dah sebut dah, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian. Kalau kata para ulama tafsir, kalau Allah sebut baina dhahrainakum, bai dhahrainikum. Kalau Allah gunakan kalimah tersebut, bermaksud ketahuilah Rasulullah ada pada sahabat saja. Tapi Allah sebut fiikum. Dalam diri kalian itu adanya Nabi kita SAW. Apa maksudnya? Dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni adanya beriman terhadap Nabi SAW. Adanya cinta kepada Nabi SAW. Adanya kasih kepada Nabi SAW. Masya Allah. Ini sedap. Jadi cinta ni mahal. Cinta ni mahal. Kenapa? Dia akan bersama terus dengan baginda Nabi kita SAW. Jadi insya-Allah pagi ni daurah, kita tidaklah baca sebiji-sebiji. Satu huruf tu kita tak baca sebiji-sebiji lah. Saya akan pilih-pilih mana yang sepatutnya kita buat insya-Allah. Jadi saya mulakan terjemah kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina, secara ringkasnya. Mula-mula dah buat sikit. Lepas tu masa tu ambil master di Kedah. Lagi 3 bulan nak habis, kena pindah ke Shah Alam, kena pindah ke Selangor. Jadi tak habis jugalah. Kemudian saya pun tengok-tengok balik, ya Allahu Akbar. Asal sebab salah, sebab apa tuan-tuan? Sebab apa ibu semua? Sebab dalam kitab ni Syekh dah tulis bahawasanya aku dah pergi merata tempat, bentang berkenaan dengan kitab ni. Pergi ke Jordan, Jordan tempat Syekh lah. Pergi ke Indonesia, cuba tengok mukadimah cetakan kedua tu. IX tu panggil apa tu? 9. IX mukadimah cetakan kedua. Tengok terus yang tu. Nampak tak? IX tu 9. Tak reti nombor Roman ni. IX 10. Okey. Okey. Mau dapat ilmu ni sana. Tak reti baca Roman ni. Jadi dia kata, saya kata sini tengok aku dah pergi merata Jordan, Mesir, Tunisia, Lebanon, Indonesia. Subhanallah. Nama Malaysia tak ada. Jadi saya rasa sebab salah pula. Pesanangkan dah mula dah terjemah sikit tu ni. Jadi bila tengok ni asal sebab salah, nama Malaysia tak ada. Jadi saya kata Syekh, insya-Allah saya akan cubalah. Jadi alhamdulillah kita dah sebarkan kitab ini seluruh Malaysia sebelum ni. Dah bagi setiap negeri lah. Ni cetakan yang ke berapa? Ke-4 kot. Baik. Seterusnya kita tengok muka surat 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Syekh Aun Mu'in Al-Qaddumi hafizahullah ta'ala wara'ah memulakan kitab beliau dengan menceritakan, memperingatkan kita ni. Matlamat kejadian kita ni apa? Matlamat kita wujud dekat dunia ni apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz ni dalam bahasa Arab maksudnya ingat. Jumpa perkataan is dalam bahasa Arab, maksudnya ingat. Tu mahalnya is. Is
Kalau is dalam bahasa Arab maksudnya untuk minta. Kan? Istighfar, minta ampun. Kan? Istisqa, minta hujan. Ketam bola tu saya tak tahu. Itu nama tempat kan. Jadi kalau sebut Allah sebut maksudnya ingat. Ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini, iaitu khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Dan kita semua merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ni memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal ibadah. Kan? Nak ajak umat kembali ni kenal Allah Taala. Nak ajak umat kembali ni kenal balik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam konteks ibadah. Nak kenal Allah Ta'ala balik, nak kenal Nabi SAW balik. Sebab manusia hari ni, pasal apa? Nabi kata apa? Penyakit akhir zaman ni dah terkena penyakit wahan. Apa wahan? Dia cinta sungguh. Dia tak heran dah. Keluar pagi, balik malam, tak semayang pun tak apa dah. Yang penting gaji masuk. Yang penting duit masuk. Allahu Akbar. Itu cinta dunia tu. Maka menyebabkan apabila ada cinta dunia, dia tak boleh masuk yang lain. Kalau gelas ni, kalau kita dah tuangkan air mineral, kalau kita isi air mineral, kita akan pasti tuang juga air mineral. Al-ina'u yusabbu bima fihi. Begitu juga hati kita ni. Kalau hati kita ini kita isikan dengan cinta kepada Nabi, kenal Allah, kenal Nabi, maka perbuatan, percakapan dia pun insya-Allah akan melibatkan perkara demikian juga. Akan melibatkan rasa nak buat cinta Nabi, cinta Allah. Tapi kalau dia isi dengan dunia aja, maka perbuatan dia, percakapan dia pun akan bercakap seronok dengan dunia sahaja. Jadi, gelas ni kita tengok, kita akan tuang apa yang kita isi. Macam itulah hati kita ini. Jadi, itu tugas kita ni, memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh summa tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, iaitu tanah, dan menjadikan kamu orang yang memakmurkannya. Kerana itu, mohonlah keampunannya, kemudian bertaubatlah. Ni Allah pesan kepada kita ni. Allah dah cipta kamu daripada tanah. Kemudian Allah minta kamu memakmurkan bumi ini. Tapi manusia lupa. Lupa untuk nak makmurkan bumi dengan amal ibadah, tapi makmurkan dengan apa? Kerosakan, kezaliman. Allah pesan kepada kita, tubu ilallah. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai manusia. Kerana apa? Kamu sudah mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi ini. Allah kata apa? Kemudian bertaubatlah. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Di sini Allah nak beritahu, bila mana kamu bertaubat, pintu-pintu rahmat, doa kamu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok pada muka surat 3. Ni nak cerita ni. Saya nak cerita dulu berkenaan dengan nak bagi kita sedar apa tujuan kita hidup dekat dunia ni. Kemudian tengok tu perenggan yang ke-3 tu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu perjanjian yang tersusun akan tugas khalifah. Kita ni bila Allah sebut kamu semua sebagai tugas khalifah di atas muka bumi. Dan Allah dah buat dah perjanjian. Kita semua dah berjanji dengan Tuhan. Berayat Ustaz? Apa? Qalu alastu birabbikum tu? Qalu bala. Apa ayat sebelum tu? Tak ingat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam ayat tersebut Allah cerita apa? Tentang kita ni sudah dah buat perjanjian dengan Allah pada zaman alam ruh lagi. Bahawasanya kita ni mengaku bahawasanya Allah Ta'ala lah jua Tuhan kita. Setiap orang ni semua sudah mengaku. Cuma kita ni lupa. Kita tak tahulah doa dalam roh kan. Maka sedangkan perkara tu Allah dah peringatkan kita. Kemudian yang pertama, kita ni sebagai tugas khalifah. Yang kedua, amanah. Ada amanah yang Allah nak berikan kepada kita yang patut kita laksanakan ketika mana kita hidup dekat dunia ni. Dan yang ketiga, dan juga memakmurkan diri untuk berubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni ada 3. Saya kata di sini, kita yang pertama khalifah. Yang kedua, tugas kita untuk nak jaga amanah yang Allah berikan ini. Amanah apa? Amanah memakmurkan bumi ini. Dan yang ketiga, tugas kita ialah untuk berubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun."
tidak aku ciptakan jin dan juga manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka menyembah dan juga beribadat kepadaku. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kata apa? Untuk sembah ni liya'budun ay liya'rifun. Allah cipta kita ni nak kenal Allah banyak-banyak. Disebutkan dalam satu athar bahawasanya Sayyidina Ibn Abbas juga sebut dalam syurga kelak ni wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbika nazirah. Wajah-wajah orang beriman nanti di akhirat kelak ni bercahaya, berseri-seri. Masya-Allah. Kerana apa? Ila rabbika nazirah. Kerana mereka dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, manusia ni ada yang dapat lihat zat Allah Subhanahu wa taala ni sepanjang masa. Itu nabi-nabi dan sebagainya. Ada yang dapat lihat mungkin sehari sekali. Ada yang dapat lihat mungkin seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang setahun sekali. Ada yang seumur hidup sekali. Subhanallah. Dan itu semua kata para ulama bergantung macam mana kita nak kenal Allah, kita kenal Allah Taala dekat dunia ni. Sebab tu tauhid tu penting. Sebab kita nak kenal Allah dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan nama-nama Allah. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Jadi kita kenal Allah yang Maha Kuasa, kita akan kenal diri kita ni Maha lemah sungguh. Kita kenal Allah Taala tu Maha Hebat, kita akan kenal kita ni Maha Fakir sungguh. Itu pentingnya untuk kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian muka surat 4, muka surat 5, 4. Nabi Ibrahim alaihi salam ni, yang pertama syaratan muka surat 4 ni berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni sudah menjalankan 3 benda tadi tu. Tugasnya sebagai khalifah, menjalankan amanah, memakmurkan bumi dengan amal ibadah. Jadi kata Syekh, selepas mana Nabi Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam yang merupakan bapa anbiya. Jadi kita kena kenal lah. Kita ada bapa apa ni kat Malaysia? Bapa kemerdekaan. Okey. Bapa lagi, bapa permodenan. Okey. Bapa lagi Ustaz? Saya pun tak ingat. Tapi untuk nabi-nabi kena kenal juga. Bapa manusia yang pertama siapa? Nabi Adam. Bapa manusia yang kedua? Sudah. Nabi apa tu? Selepas mana tidak ada langsung orang di atas muka bumi ni, hanya tinggal Nabi itu saja. Nabi Nuh alaihi salam. Itu panggil bapa manusia kedua. Jadi kita duk kenal bapa kemerdekaan, bapa permodenan, bapa semua, kena kenal juga nabi-nabi ni. Baik bapa para anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bapa Arab dipanggil. Bapa orang bangsa Arab, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sebab daripada Nabi Allah Ismail lah lahirnya bahasa Arab yang fushah. Kalau sebelum ni bahasa Arab yang bercampur habis. Jadi serta di sini Nabi Allah Ibrahim merupakan bapa anbiya, telah bersedia sebagai pemimpin manusia yang penuh sabar dan syukur. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Ibrahim juga ingin melihat generasi selepasnya kekal sebagai pemimpin. Pemimpin apa tu? Pimpin yang ada 3 sifat tadi tu. Sifat amanah, khalifah, amanah dan juga ubudiyah kepada Allah Taala. Maka Nabi Ibrahim ni tuan-tuan minta doa, ya Allah, mudah-mudahan sifat yang 3 tadi tu datang juga kepada zuriatku. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, qala wa min zurriyati, ya Allah, turunkanlah sifat-sifat memakmurkan bumi dengan amal ibadah ni kepada zuriat-zuriatku. Itu Nabi Ibrahim doa. Qala yanalu ahli zalimin, dan aku mohon juga dari keturunanku, ya Allah, 3 sifat tadi tu turun juga kepada keturunanku. Semua anak keturunanku turun juga sekali. Janjiku ini, kata Allah, tidak kena kepada orang yang zalim. Maka orang yang zalim ni, zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap manusia, zalim terhadap Allah ni, dia tak akan berjaya untuk makmurkan bumi ni. Lepas tu orang zalim tak akan reti nak makmurkan bumi dengan amal ibadah. Orang zalim tak akan pandai nak jaga amanah. Tak akan pandai jaga amanah. Orang zalim dia akan lupa tugasnya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi kalau kita ada salah satu zalim, sama ada zalim terhadap diri sendiri, dengan kita mengabaikan hak-hak Allah, kita tak akan mampu, tak akan dapat doa ni. Tak akan mampu nak makmurkan bumi dengan amal ibadah. Kemudian Syekh kata apa? Lalu Allah Ta'ala mengizinkan agar risalah dan petunjuk itu diteruskan melalui zuriat Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa lagi,
waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini sebutan yang baik dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim nak, kata para ulama, Nabi Ibrahim nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tak makbulkan. Nabi Ibrahim kata, tak apalah, kalau begitu cukuplah nama aku ini disebut oleh umat akhir zaman. Maka sebab itulah kita pun baca dalam tahiyat akhir kita, sebut nama Allah Ibrahim, sebab ini permintaan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka tuan-tuan nampak kan? Start pada siapa ni? Start pada doa Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, lantiklah mereka di kalangan zuriatku ni orang yang pegang amanah, yang beramanah, yang ada mengamurkan di sini. Sampailah amanah terbaik dipegang oleh siapa? Ibadah terbaik yang dipegang oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep dia, tuan. Sebab tu di sini kata para ulama, ibu-ibu semua, tuan-tuan semua ni, kita ni hari ni mudah-mudahan insya-Allah lah di kalangan orang-orang yang soleh yang baik insya-Allah. Kenapa? Mungkin disebabkan min ajdadina as-salih. Ada nenek moyang kita, tok wan kita dulu ni pernah doa, ya Allah, mudah-mudahan ada anak cucuku ni Allah, yang mana mereka ni memperjuangkan agama ni Allah, yang mana mereka ni jaga agama ya Allah, yang mana mereka ni minat agama ya Allah. Mudah-mudahan dia turun kat kita. Maka kita pun doa macam tu juga, mudah-mudahan turun juga ya Allah, ya Allah. Ada di kalangan anak cucuku ya Allah, yang mana mereka ni ya Allah ada kasih kepada ulama, yang jadi alim ulama. Tu doa penting. Kan? Sebab tu Allah sebut dalam Quran kan, cerita tentang dua orang budak, harta anak yatim dijaga. Apa? Wa kana abuhuma salihah. Kenapa harta anak yatim terjaga? Kerana apa? Ayah mereka ni orang yang soleh. Ada Imam Ibn Katsir mengatakan ayah yang soleh tu bukan ayah kandung. Tu tok wan mereka yang ketujuh. Doa dapat anak. Jadi kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu Allah nak bagi kat kita ni macam mana. Mudah-mudahan kita mendapat anugerah tersebut, anak cucu kita pun dapat insya-Allah. Kalau hari ni ada nenek moyang kita ni mungkin bangga dengan kita, alhamdulillah, ada anak cucuku ni main mengaji, minat agama, minat dekat Nabi ni. Dia rasa senang dalam kubur. Macam tu juga kalau kita masuk dalam kubur kelak, kita nak apa? Kita nak juga senang dalam kubur. Kenapa? Ada anak-anak cucu yang seronok dengan mengaji agama ni insya-Allah. Hantar anak-anak mengaji agama tak akan rugi. Kita pun senang dalam kubur kelak insya-Allah. Nabi Ibrahim doa supaya orang pegang amanah ni sungguh. Supaya ada orang yang jalankan amal ibadah terbaik. Maka lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tu kita tengok pada muka surat 5 tu. Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad, bawah sekali tu. Saya baca sikit-sikit ya. Sebab daurah ni tak boleh banyak-banyak. Maka muncullah petunjuk kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Al-Amin dan merupakan sebaik-baik kurun, insya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia dan dianugerahkan mukjizat yang kekal sepanjang hari dan juga sepanjang malam, iaitu Al-Quranul Karim. Muka surat 6. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sebaik-baik contoh ubudiyah, kehambaan yang tulen. Tak ada orang yang paling terbaik melakukan ibadah melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu pun Nabi tetap juga istighfar kepada Allah. Kenapa? Merasakan cuainya ibadah baginda terhadap Allah Ta'ala. Subhanallah. Kan? Jadi, Nabi yang paling terbaik pun berasa cuai, apatah lagi kita. Khilafah yang lengkap, kepimpinan mutlak dan pemakmuran yang meluasi bumi secara zahir dan makna dari segenap panjang maupun lebar bumi. Syekh nak cerita apa ni? Nabi ni dah buat tugas khalifah tu begitu sempurna, cantik sungguh. Didik akhlak, didik umat dengan siapa kita kepada hamba Allah Ta'ala. Semua lengkap. Tapi, apa yang berlaku hari ni? Syekh nak sebut masalah ni pula. Asalnya kita ni hebat, kata Syekh. Kita ni ada idola, kita ada orang semua yang lengkap, Nabi kita SAW. Tapi hari ni apa yang berlaku? Maka Syekh akan sebutkan masalah dia. Apabila seorang Muslim pada hari ini berhadapan dengan pertembungan ideologi globalisasi, itu dia istilah tu. Bombastik macam ni. Saya nak terjebak ni pun dia susah. Tu apa globalisasi tak? Kan ni cetakan robot lah siapa? Senang kena sama. Dan yang pertama kita ni hari ni apa? Ada masalah apa? Idea tu macam-macam. Pemikiran manusia hari ni macam-macam. Satu saya nak sebut masalah. Menyebabkan kita lupa dekat Nabi SAW ni, punca yang pertama, pemikiran macam-macam hari ni. Satu.
dan kemasukan kebencian terhadap umat. Allah. Masalah kita hari ni yang lupa kepada Nabi sebab apa? Umat semakin benci. Sebab tu Nabi kata apa? Kamu sudah kena da' min qablakum. Penyakit umat terdahulu. Al-hasadu wal baghdha. Hasad dengki dan juga saling benci-benci. Kadang kan sebab benda kecil lah. Kelai habis adik-beradik. Kan? Hak batu nisan tu, ubah sikit lah. Bergaduh habis. Harta pusaka je. Hak orang atas okey dah. Mak ayah okey dah. Kan? Antara adik-beradik ni. Mai anak pula nak tuntut balik. Sikit je. Pasal apa umat hari ni sikit-sikit tak puas hati. Sikit-sikit benci. Sikit-sikit geram. Sikit-sikit menganjing. Kita jangan terikut macam tu. Nabi kata apa? Bila kamu tengok keadaan akhir zaman, orang yang yang khianat dianggap sebagai amanah, yang penipu dianggap sebagai benar, semua tu Nabi pesan, da' alaikal amrul ammah. Tinggalkan urusan orang awam. Kan? Orang awam suka komen, suka menganjing, tinggalkan. Jangan join sekali, bahaya. Fa'alaika bi khasatil amri. Dan hendaklah kamu semua ni ada amalan khusus, ataupun kata para ulama bersama kelompok, macam kelompok sini Ustaz Fahmi, jaga sini. Jaga amalan apa nak kena buat ni. Hizib apa nak kena baca. Wirid apa nak kena baca. Jaga. Supaya apa? Jangan nak terlibat benda-benda yang ammah macam tu. Sebab kita akan jadi rosak. Bila rosak macam mana? Rosak dengan kita rasa benci kat orang tu. Kita tak ada istilah. Maksudnya apa? Nabi tak ajar kita ni benci. Nabi tak ajar kita ni semua adik-beradik kan. Kalau bahasa kita lah. Kunu ibadallahi ikhwana. Apa? Jadilah hamba Allah yang sebenar, wahai ikhwan. Hamba Allah ni takkan ada benci pada orang. Orang yang ada benci-benci pada orang ni, dia ada penyakit dalam jiwa dia. Maka di sini kata Syekh, hari ni umat sudah lupa Nabi, pertama sebab pemikiran begitu banyak. Yang kedua, umat ni suka benci pada orang. Kan? Kemudian, dengan maklumat yang bercampur dengan pelbagai jenis, macam-macam fahaman. Ini masalah kita yang ketiga. Fahamani, bercampur, betul ke tak, sebagainya. Kemudian tambahan pula dengan perselisihan sesama sendiri. Subhanallah. Gaduh tak habis-habis. Ketika ingin merencanakan suatu bentuk pemikiran. Betul tak hari ni? Umat kita bergaduh tak? Allah, bergaduh sungguh. Benda kecil tu je. Habis adik-beradik bergaduh. Hak kawan rapat dia bergaduh habis. Ini penyakit umat akhir zaman. Nabi kata apa? Nabi kata, satu hadis Nabi kata apa? Semua ni haliqah. Cukur. Nabi kata bukan cukur rambut aku masukkan. Tapi cukur agama ni. Penyakit benci dicukur habis. Sikit-sikit. Dia buat amal ibadah dah. Berasa baik dah. Berasa kami pihak yang betul. Ni yang betul. Yang tu Nabi kata dicukur habis sikit-sikit. Kalau kita pergi umrah sana, gondol. Habis keluar tawaf semua, nak pergi sa'i semua tu. Dululah orang panggil gondol. Licin terus. Tu kita rasa apa? Yuhsinuna sun'a. Rasa baik dah amalan ni. Baik dah, masya-Allah. Rupanya duk join sekali yang tu habis semua. Ni penyakit kita ni. Masalah kita ni. Maka Syekh kata apa? Macam mana kita nak selamat? Syekh bagi jalan. Kita perlu mendampingi kepada suatu sudut yang mulia yang telah terbina daripada risalah oleh Nabi SAW. Maksudnya kalau kamu nak selamat daripada benci umat, nak selamat daripada terkena ideologi pemikiran yang tak elok, insya-Allah bincang bab Nabi. Bincang bab Nabi insya-Allah nah. Kita tak akan jumpa Nabi ni kutuk orang. Tak akan jumpa Nabi laknat orang. Dan bincang duduk dengan Nabi kita rasa tenang, masya-Allah. Dan umat tak akan bersatu dengan politik, tak akan bersatu dengan duit, tak akan bersatu dengan apa, melainkan dengan cinta Allah, cinta Nabi. Ni mahalnya cinta Allah, cinta Nabi. Ini kita nak bawa ni. Nak bawa, nak tegur balik suami ke, isteri kita ke, keluarga kita ni. Yang mana bergaduh-bergaduh, stop lah. Cukup. Nak ajak umat ni kembali kepada apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi SAW. Boleh follow ke? Laju sangat ke, slow sangat ke? Kalau laju sangat, saya tarik gear sikit. Lambat sangat, saya buh lagi turbo pula. Gear turbo. InsyaAllah nah. Boleh nah, insyaAllah. Baik, satu. Kenapa? Agar kita benar-benar mewarisi warisan nubuwah. Kita nak ambil warisan nubuwah ni benda yang besar ni. Bukan benda yang kecil-kecil. Benda warisan nubuwah ni kita akan tengok sekali. Demi melengkapkan kehidupan saksiah Muslim pada hari ini. Saya kata yang pertama kalau nak selamat, jaga hubungan dengan Nabi. Kita akan selamat. Kemudian ketika itu kita akan dapat mewarisi hubungan warisan nubuwah. Dan ketika itu bila ada urusan nubuwah ni, insya-Allah lengkap kehidupan kita ni. Saya kita nak tengok apa maksud warisan pewaris Muhammadiyah ni. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi masalah apa? Syekh sebut masalah punca jalan penyelesaian. Itu mukadimah Syekh. Kan? Okey, baik. Ini semua ni macam Habib Bakar Ustaz noh. Habib Bakar ni beliau bagi taksil masalah, punca masalah, selesaikan masalah. Ini ulama kita. Ulama dia tak tahu masalah, selesai ni lagi tak. Bincang masalah ni apa? Nak kena buat. Apa berlaku kepada umat? Okey, bagi jalan penyelesaian. Macam tu kita insya-Allah. Warisan nubuwah. Nabi kata apa? Al ulama warasatul anbiya kan. Ulama itu pewaris Nabi. Pewaris daripada sudut apa ni? Pewaris yang pertama daripada sudut apa? Ilmu. Yang kedua, pewaris daripada sudut amal. Dan yang ketiga, pewaris daripada sudut akhlak. Tak ada dalam buku ni. Kalau kita ada tiga-tiga ni, ada ilmu, ada amal, ada akhlak, insya-Allah kita insya-Allah dapat mewarisi apa yang datang daripada Nabi SAW. Ada orang masya-Allah dia mengaji, amal kurang. Ada orang mengaji amal, akhlak pula tak elok. Ya Allah akbar. Ada orang masya-Allah, aku cukup dah akhlak ni. Mengaji kurang pula. Jadi kalau boleh lengkap tiga-tiga ni masya-Allah cantik. Pertama, hubungan warisan Muhammadiyah ni kata Syekh Tariq Sardar, ulama daripada Muhaddis Mekah, beliau sebut kepada kami, al-irsun nabawi yarisuhal akabir yarisuhal min akabir. Warisan kenabian ini tidak dapat diwarisi melainkan kepada orang yang hebat. Orang yang hebat tidak akan mewariskan kecuali kepada orang yang hebat. Baik kita kata nak dapat tiga benda ni perlukan mujahadah. Bukan teringin aku nak jadi pewaris Nabi, susah, bukan macam tu. Bukan kena perangan. Dia kena mujahadah. Baik, di sini ada apa? Kena ada tiga. Pengetahuan. Maka lagi Syekh akan hurai. Maka perlu ada gambaran maklumat tentang Nabi SAW. Yang kedua, kena ada mahabbah. Maka perlu ikut sirah Nabi SAW. Ittiba' meneladani baginda, maka perlu ikut perjalanan hidup Nabi kita SAW. Baik, yang pertama tengok saya nak urai satu-satu ni. Pertama, macam mana kalau kita nak jadi pewaris Nabi ni, berpaksikan pengetahuan seorang mukmin terhadap baginda Nabi SAW. Kita ni mampu ikut Nabi bila apa? Bila kita ada maklumat tentang Nabi. Pengetahuan ni, maklumat tentang Nabi kita dapat cara macam mana? Cara mengaji, mendengar ataupun membaca. Jadi maksudnya apa kata Syekh di sini? Kalau kamu nak jaga hubungan dengan Nabi, kena rajin baca tentang Nabi. Kena rajin dengar tentang Nabi. Baru kamu boleh ikut cara Nabi SAW. Ini dengar tentang Nabi pun manusia semakin malah. Jadi insya-Allah kita kalau boleh kat rumah, buku-buku yang berkaitan dengan Nabi tu insya-Allah biar ada. Kalau tak baca, mungkin isteri kita baca, mungkin anak-anak kita baca insya-Allah. Biar ada dekat rumah kita tu. Orang sekarang ni pula kalau dia buka video, dia akan cari video gelak-gelak. Gelak-gelak, lawak-lawak, prank. Tapi hak bab Nabi ini dikurang sikit. Kena ada jugalah lawak-lawak tu. Tapi dalam masa yang sama dengan Nabi tu jangan lupa. Pertama, kata Syekh, kalau kamu nak ikut Nabi, nak ada cinta Nabi, nak ikut pewaris Muhammadiyah ni, kena ada pengetahuan. Maksudnya kena rajin baca, kena rajin dengar tentang Nabi kita SAW. Zaman sahabat dikenali sebagai zaman yang kuat iman mereka. Zaman tabi'in, zaman yang disebut sebagai orang yang kuat ilmu. Zaman sahabat, orang yang kuat iman. Dikenali sebagai zaman yang kuat iman. Zaman tabi'in dikenali sebagai zaman yang kuat dengan ilmu. Zaman tabi'in dikenali sebagai zaman yang kuat amal. Tapi lepas zaman tabi'in itu zaman kita sekarang, panggil zaman apa ni? Zaman apa? Okey, zaman lagi. Zaman apa dia panggil ni? Kita ni zaman apa ni? Sahabat iman, tabi'in ilmu, tabi'in amal. Zaman kita dia panggil zaman kuat kritik. Kuat fitnah, kuat kritik, kuat gosip. Itu zaman kita ni. Iman kurang. Apa amal pun kurang. Kemudian ilmu pun kurang. Kita nak gabung balik insya-Allah tiga-tiga tu. Kita semua ni kalau umat akhir zaman ni bila gabung yang tadi tu iman, amal, iman, ilmu, amal, kita nak gabung balik. Ni orang lupa lah. Kita nak panjat balik insya-Allah. Kita nak buang balik zaman kuat kritik, kuat gosip, kuat fitnah, buang balik, padam. Nak buang balik. Kenapa? Semua ni iman, ilmu, amal dapat buat apabila ada hubungan yang kuat dengan Nabi SAW.
Kemudian qala Allah Taala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, kerana itu mereka memungkiri janji, memungkiri Nabi SAW. Tak kenal Nabi. Kita selalu ceritakan ni dalam kitab Syama'il, cerita apa? Nabi lahir dalam keadaan tali pusat Nabi terputus, dalam keadaan Nabi angkat jari telunjuk, dalam keadaan Nabi SAW bersih, tidak ada darah lendir. Mai mereka ni, apa ni? Bincang-bincang macam ni. Mustahil. Ya salah. Pasal apa? Tak baca tentang Nabi, tak dengar tentang Nabi, dia akan kritik banyak. Takkan lahir-lahir pusat terputus, mana mungkin? Ya salah. Ada orang komen dulu Tok Guru Saleh Ustaz cerita di Mekah dulu ni. Ada seorang bayi namanya, tak silap saya, Muhammad Safa. Beliau lahir dekat Bukit Safa, lahir dalam keadaan tali pusat sudah terputus. Jadi mereka terkejut. Dulu duduk dengan Nabi je, lahir dalam keadaan tali pusat terputus. Rupanya pada zaman moden ada. Maka kerajaan Arab Saudi terkejut sampai bagi bantuan kepadanya, support dia, pengajian dia, pendidikan dia. Nak kata zaman moden ni ada. Apatah lagi berlaku dekat Nabi SAW. Orang yang tak banyak dengar tentang Nabi, tak banyak baca tentang Nabi, dia akan cepat kritik, cepat komen. Biar betul Nabi ini bercakap. Kan? Ada sebutkan bahawasanya di antara ucapan yang Nabi SAW lahir, Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Apa tu? Alhamdulillahillazi. Semalam dia baca dah. Dalam buku ni saya tengok ni bagi kita ni insya-Allah. Itu ucapan pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi SAW lahir. Tak ingat dah. Itu Nabi di antara bayi yang dapat bercakap ketika mana masih lagi kecil. Jadi kata Allah sini, kalau kamu tak kenal Rasul, tak baca tentang Nabi, tak dengar tentang Nabi, kamu akan kritik banyak, komen banyak. Kan? Bila kita sebut Nabi kita ni cahaya, biar betul Nabi cahaya, mana boleh komen lagi. Kan? Tu banyak orang komen tentang Nabi SAW ni. Nauzubillah min zalik. Baik. Kemudian kita ni Allah yang suruh fikir tentang Nabi kita SAW. Qala Allah Ta'ala, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada summa tatafakkaru." Gadis perkataan tu. Ayat Quran tu. Katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kamu suatu hal saja, iaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-duaan atau bersendirian, kemudian kamu fikirkan tentang Muhammad SAW. Allah yang suruh. Apa mereka ni bincang bab Nabi lebih-lebih ingat ni? Tak, bukan lebih-lebih. Ini Allah yang suruh. Dulu guru kami di Mesir, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is kata ni, mengatakan kepada dia, kalau orang duk kata kamu ni sikit-sikit bab Nabi, sikit-sikit bab Nabi. Ini ghulu dia kata. Ghulu ni apa dia? Ghain, lam, waw, lebih-lebih mereka ni. Geng-geng ni lebih-lebih bincang bab Nabi. Maka saya kata jawab balik kepada mereka, bincang bab Nabi ni bukan lebih-lebih. Ini dia panggil apa? Ulu. Ain, lam, waw, meninggikan darjat. Kan? Beza kita dengan mereka yang mana? Satu titik je. Mereka tuduh kita ni ghulu. Ghain, lam, waw, lebih-lebih mereka ni bincang bab Nabi. Tapi kita jawab ini bukan ghulu, ini ulu. Ini meninggikan darjat kita ni, insya-Allah. Nabi dah tinggi darjat dah. Jadi bincang bab Nabi insya-Allah mengangkat darjat kita ni insya-Allah. Beza kat mana? Satu titik saja. Jadi Allah suruh kita fikir tentang Nabi kita SAW. Nak 10 lebih lah, kat ke 10 dah. Syarah panjang tak Ustaz? Kena kurang sikit Pak. Boleh nak insya-Allah nak? Boleh. Maka berfikir tentang tubuh baginda Rasulullah SAW dan kenabian, kerasulan serta peribadi mulia baginda, yang mana Allah telah mengangkat kedudukan baginda adalah suatu suruhan daripada syarak. Itu dah garis dah tu. Kalau nak highlight kan highlight lagi. Kalau orang kata apa lebih-lebih ni, Allah yang suruh bincang bab Nabi ni. Bukan kami, tapi Allah yang suruh bincang berkaitan dengan Nabi kita SAW. Jadi pertama, macam mana? Kena banyak baca, kena banyak dengar tentang Nabi kita SAW. Tak cukup dengan tu. Kedua, kena buat apa? 10, bukan 10. Kedua, kasihnya seorang mukmin kepada baginda Nabi SAW. Kasih ni mahal tuan. Ibu-ibu semua, kasih ni kepada Nabi ni, cinta kepada Nabi ni mahal. Kan? Apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang ada cinta dekat Nabi ni, perbuatannya beza dengan orang lain. Selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah, orang yang ada cinta dekat Nabi ni, dia tak tergamuk. Tak tergamuk nak buat benda-benda yang menyalahi sunnah. Makan chicken chop, pisau tangan kanan sana, lepas tu garpu tangan kiri, potong, cucuk. Dia rasa tak tergamuk lah.
Pasal Nabi bukan makan tangan kiri. Kadang tengah makan, tengah duk makan tangan kanan, ambil gelas. Orang yang ada cinta ni tak tergamak. Tak tergamak nak suap mulut tangan kiri ni. Paling kurang apa? Dia akan lapik sikit. Itu orang bagi ada beza orang yang cinta Nabi ni. Dia akan buat satu benda, dia fikir dulu. Ni sunnah kan ni tak? Nak masuk rumah, tak tergamak nak langkah kaki kiri. Nak masuk tandas, tak tergamak nak langkah kaki kanan. Pasal apa? Ini fikir. Ini bukan sunnah Nabi ni. Nampak tak? Orang yang ada cinta dekat Nabi ni, perbuatan dia dengan orang ni ada beza. Orang tak kenal, tak baca tentang Nabi ni, ikut suka lah. Perut aku nak masuk. Tangan kanan ke, tangan kiri ke, ikut suka. Sebab tu tengok para sahabat. Yang pertama kita nak tengok, nak sebut pada sini, orang yang bila ada kasih dekat Nabi ni, perbuatan dia, percakapan dia akan lain sikit pada orang, insyaAllah. Sebab tu bila kalau sahabat-sahabat ni tengok, sahabat ni kalau ada cinta dekat Nabi ni, mereka ni all out lah. Seorang anak muda namanya Talhah bin Barra' radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kat Nabi SAW satu hari, datang cium kaki Nabi SAW. Anak muda. Nabi tanya, kenapa ni? Ya Rasulullah, ini sebagai tanda aku cinta kepadamu. Nabi kata, betul ke cinta? Nabi nak uji dia. Sekarang balik bunuh ayah kamu. Sudah, subhanallah. Nabi kata apa? Kalau kamu cinta, sayang pada aku, balik bunuh ayah kamu. Tak cakap banyak, bangun, lari nak pergi bunuh ayah dia. Nabi kata, panggil balik. Akbil. Fa inni la ub'ath hada. Karena aku bukan diutuskan untuk bunuh orang. Aku bukan diutuskan untuk melaknat orang. Kan? Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi nak tengok saya dia. Subhanallah. Tapi nak kita kata apa? Tak apalah. Nabi suruh punya pasal. Ayah pun tak apa. Nabi nak test sahaja. Contohnya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sana Talhah bin Barra' ni. Dia Talhah Ubaidillah, Talhah bin Barra' ni anak muda. Kalau yang dewasa sikit, Talhah bin Ubaidillah. Ni Talhah bin Barra'. Talhah ni duduk dengan Nabi selalu. Satu hari tak ada. Nabi tanya sahabat, mana Talhah? Sahabat kata, ya Rasulullah, dapat katanya Talhah ni sakit. Rasulullah cepat-cepat pergi rumah Talhah. Tengok-tengok sungguh sakit tu nazak dah, tak larat dah. Tapi waktu tu dia tak sedarkan diri dah. Nabi doa, Nabi tengok dia, Nabi kata kepada sahabat-sahabat, keluarga dia, kalau apa-apa berlaku dekat Talhah, segera beritahu kepada aku. Kan? Aku rasa umurnya tak panjang lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan semua, ibu-ibu semua, Nabi pun balik. Elok saja Nabi balik, dia pun jaga terus. Bila jaga, dia tanya, adakah Nabi SAW datang tadi, sebentar tadi? Mereka kata, ajaib sungguh. Tadi Nabi datang, kamu tak sedar. Lepas Nabi dah balik, kamu boleh tanya pula Nabi datang ke tak? Kenapa tuan? Dia ada connected ruh dah tu. Connect ruh dengan ruh ni, mahal. Jadi ada Nabi pesan apa tak? Nabi ada pesan. Kalau apa-apa berlaku dekat engkau, segera beritahu dekat Nabi. Cuma dia kata apa? Jangan beritahu dekat Nabi. Kalau malam ni aku sudah habis nyawa, jangan beritahu dekat Nabi. Kerana malam ni cuaca yang begitu dingin sedikit, aku takut kalau Nabi datang pada malam ini juga, Nabi kena selsema. Subhanallah. Selsema pun tak mau. Ni sahabat. Pasal apa? Cinta tu mahal. Kan? Jadi Zaid bin Dasinah, Abu Sufyan ketika itu tawarkan dia, tangkap dia dalam satu tawanan, balik pada perang, tawan dia. Wahai Zaid, mau tak tempat kami duduk sesang kau ni kami tukar. Engkau balik rumah berehat dengan anak bini, tempat engkau ni kami tukar dengan Muhammad. Kata Zaid bin Dasinah, aku takkan tukar tempat ni. Walaupun dengan duri sekalipun, aku takkan benarkan diri Nabi Muhammad SAW kena walaupun sepatang duri. Ini cinta tuan. Sebab tu kisah-kisah cinta ni kena baca insya-Allah. InsyaAllah nanti kita bagi insya-Allah. Saya tengah duk kumpulkan sikit lagi insya-Allah. Tengah kumpulkan kisah-kisah cinta. Orang Melayu kita ni duk baca satu kisah ni tuan. Dia mula celik mata. Sebab cerita-cerita dia seronok kan. Jadi cerita ni tentera daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cerita kat mana tadi ni? Baik. Sebab ni cinta kena ada dua. Yang kedua, dalam jiwa kita ni kena ada sayang dekat Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Sahabat-sahabat telah buktikan ini. Nabi lebih utama lagi. Mereka cedera tak apa. Nabi SAW sebut lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang. Asalnya tidak beriman. Tapi kita letakkan terus tidak sempurna iman seseorang
kalian sehinggalah aku lebih dikasihi daripada kedua ibu ayahnya, anak-anaknya dan juga manusia keseluruhannya. Allah sebut dalam Quran apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Betul? Semua tu Allah katakanlah wahai Muhammad, kalau ayah kamu lebih kasihi, anak-anak kamu lebih sayang, keluarga kamu lebih sayang, harta perniagaan yang kamu takut rugi tersebut kamu sayang lagi. Lebih daripada kamu sayang ilallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Lebih kamu sayang kepada Allah dan juga Rasulnya, lebih kamu sayang daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, Allah kata. Tunggulah saat kehancuran. Fatarabbasu hatta ya'ti amrullah. Jadi akan kita sedia maklum Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ni beliau kata apa bahasa kita, ya Rasulullah, antara engkau dan juga aku ni, aku lebih sayang dari aku berbanding engkau ya Rasulullah. Tu apa? Hatta akuna ahabba ilai min nafsiyan. Ayat tu bahasa kita terjemah bagi mudah apa? Wahai Rasulullah, antara engkau dengan aku ni, yang pertama aku sayang diri aku lagi. Yang kedua engkau Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar pun pergi berjalan. 2-3 langkah dia patah balik. Ini anaknya Sayyidina Ibn Umar cerita. Wahai ayah, kenapa yang tadi engkau sebut 2-3 langkah kemudian patah balik? Ketika mana aku jalan 2-3 langkah tu, aku tak ingat. Takkanlah dekat dunia ni aku boleh lupa Nabi. Sedangkan nanti di akhirat kelak aku nak minta syafaat Nabi. Tak patut aku ni jadikan Nabi tu di tahap yang kedua. Sedangkan aku nak minta syafaat Nabi nanti di akhirat kelak. Sepatutnya Nabi tu duduk atas lagi. Aku yang kedua. Maka beritahu dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, silap. Aku silap tadi. Sekarang ni ya Rasulullah, engkau lebih aku kasihi dan aku nombor 2. Nabi kata apa? Al-an ya Umar. Yang ni baru betul. Yang ni baru sempurna iman kamu wahai Umar. Bayangkan ibu-ibu semua, baru 2-3 langkah jalan. Sayyidina Umar fikir macam mana nanti di akhirat kelak. Aku nak minta syafaat Nabi, tapi dekat dunia apa aku lupa Nabi? Allahu Akbar. Tu sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab apa? Sebab ada cinta ni mahal. Cinta ni kalau hidup kita ni, kata para ulama, mati dalam keadaan ada cinta dekat Nabi SAW, insya-Allah takkan diazab. Orang yang kena azab yang tak kena azab dalam kubur siapa? Orang yang hafal Quran di antaranya. Orang yang ada cinta Nabi, muhibbin, munsyidin, yang qasidah, semua insya-Allah tak akan ada kena azab. Sebab apa? Dalam jiwanya ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang berkaitan dengan Nabi ni insya-Allah. Kalau Ustaz Fahmi kata insya-Allah kita nak buat maulid, tak apa. Saya akan bagi sikit sumbangan untuk siapa-siapa nak datang buat kenduri. Pasal apa? Nabi punya pasal. Jadi kita ambil peluang untuk sama-sama menggembirakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena laju sikit-sikit sebelah muka surat 11. Ketiga, tak cukup kita nak cinta saja, kita kena ittiba'. Itu apa ittiba'? Seorang mukmin itu akan mengikuti ittiba' baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak akan mampu ikut sunnah Nabi kalau melainkan dia ada sayang dekat Nabi. Dia baca tentang Nabi, dia ada Allah sayang sungguh Nabi ni. Baru dia boleh ikut Nabi. Kalau tidak ada maklumat tentang Nabi, tak ada cinta dekat Nabi, maka dia tak akan mampu ikut Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, Allah kata apa? Ikutlah aku. Itu ikut Nabi SAW. Ikut Nabi ni, kesan dia apa dia? Nescaya Allah sayang kepada kita ni. Kita ikut cara Nabi makan. Kita ikut cara Nabi masuk rumah. Kita ikut baca doa-doa yang Nabi nak tidur. Kita ikut sunnah-sunnah Nabi ni, apa kesan dia? Allah sayang kat kita. Masya Allah. Kalaulah kita ni sayang Allah, tu hamba. Tapi yang mahal lagi, kalau kata Allah ni sayang kepada kita. Ni mahal. Kemudian, dan bila mana Allah kasih kepada kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Kemudian ibu-ibu semua tengok muka surat 12. Sekali lagi kita berhenti sekejap. Muka surat 12. Dengan kadar seseorang itu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kelihatan kepada kesan pada keadaan seseorang, cahaya dan juga rahsianya.
bila kita mula kenal Nabi ni, jiwa kita ni akan berubah. Pernah dengar nama satu kisah namanya Sumamah bin Usal? Mana? Sumamah bin Usal ni, cerita sikit dulu. Ini cerita apa? Cerita bila mana orang dah mula kenal Nabi ni. Bismillah. Sumamah bin Usal ni, beliau ini seorang pembesar di Himyar, sebelah negara Madinah. Selalu duk dengar tentang Nabi, tentang Muhammad ni, dia hantar orang untuk bunuh. Dan Sumamah ni orang yang pegang ekspor kuat, mengeksportkan gandum-gandum ke Madinah. Dan orang Madinah pun ambil kat dia banyak. Jadi duk hantar orang nak bunuh Nabi, tak berjaya. Kali ni dia sebagai pembesar nak bunuh Nabi. Subhanallah. Macam mana sahabat tahu? Iaitu ketika mana sahabat jumpa dia dalam keadaan dia bawa pedang yang terhunus, pedang yang terbuka. Kita bagi contohlah. Kalau kata pedang duduk dalam sarung, maksudnya ni untuk berjaga-jaga. Orang Arab macam tu. Tapi kalau pedang dah buka macam ni kira tak ada lain lah. Mesti nak bunuh orangnya. Maka sahabat tengok Sumamah ni bawa pedang macam tu. Ni mesti nak bunuh orang punya. Maka sahabat pun tangkap dia. Bila tangkap Sumamah bin Usal ni, tangkap. Kemudian ikat dia di mana? Di masjid, tiang-tiang Masjid Nabawi. Kemudian sahabat tak kenal dia siapa. Bila Nabi SAW tengok, ya Allah, Sumamah. Kenapa kamu tangkap dia? Ya Rasulullah, dia bawa pedang mesti nak bunuh orang. Nabi kata apa? Layan dia bagi elok, bagi makan yang sedap-sedap. Subhanallah. Sahabat ni kata, nak bunuh orang pun Nabi suruh bagi layan makan elok lagi. Sedap-sedap lagi. Maka tuan-tuan, tak apalah, sahabat pun layan dia, sebagainya. Nabi pergi jumpa dia hari pertama. Ma'indaka ya Sumamah. Wahai Sumamah, apa sebenarnya dalam niat kamu ni, tujuan kamu ni apa dia? Dia jawab apa? Wahai Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau telah bunuh seorang pembunuh darah yang sangat hebat. Wahai Muhammad, kalau engkau bebas lepaskan aku, engkau memiliki budi pekerti yang mulia. Wahai Muhammad, kalau engkau nak apa jua kami boleh berikan. Nak harta, nak wanita, aku boleh berikan. Tu dia. Hari pertama sombong. Cakap panjang dengan Nabi SAW. Tak apa, Nabi pun bebaskan. Lepaskan dia. Hari kedua, Nabi SAW jumpa dia. Nabi tanya, ma'indaka ya Sumamah. Ada apa dengan kamu, wahai Sumamah ni? Apa tujuan kamu? Hari kedua, dia bagi ucapan pendek sikit. Dia kata apa? Wahai Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau telah bunuh seorang pembunuh darah yang hebat. Dan kalau engkau lepaskan aku, engkau memiliki budi pekerti yang mulia. 2 rangkap. Tak sebut nak harta semua, tak sebut dah. Hari ketiga Nabi jumpa dia pula. Nabi tanya, ma'indaka ya Sumamah. Kamu nak apa ni, wahai Sumamah? Maka dia kata apa? Kama qultu laka. Seperti mana aku sebut semalam lah. Hari pertama kemah gila. Orang Kedah kata lah. Kemah banyak gila. Kemah sungguh. Sombong sungguh depan Nabi. Hari kedua, pendek pula ucapan. Hari ketiga, macam semalam. Awak hari pertama kemah sangat, hari ketiga kecut ke? Sebab apa? Kemudian Nabi tengok dia, ma qultu laka. Macam semalam aku sebut. Nabi kata pada sahabat, atliquhu, bebaskan dia. Bila dia bebas, dia cepat-cepat lari. Sebagian kata dia berjumpa dengan sahabat. Apa yang sepatutnya kalau orang nak masuk Islam? Sahabat kata kena bersihkan diri. Dia pun bersih diri cepat-cepat, jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi, dia pun istihar. Wahai Muhammad, kalau sebelum ni lah wajah yang paling aku benci engkau, wahai Muhammad. Fa'asbaha, sekarang ni juga engkau lah yang paling aku sayang. Wahai Muhammad, kalau sebelum ni Madinah lah yang paling aku benci. Fa'asbahal Madinata, sekarang ni juga bumi Madinah menjadi negeri yang paling aku sayang. Kalau sebelum ini Islam lah yang paling aku benci. Dan sekarang ni juga Islam lah yang paling aku sayang. Lalu dia mengucapkan Islam di hadapan Nabi SAW. Swing terus ya. Asal nak bunuh Nabi, tiba-tiba cinta Nabi. Pasal apa? Agak-agak. Pasal duduk dengar ya cerita. Nabi ni sekian pemecah belah umat. Tak kenal lagi. Tak jumpa lagi. Jumpa, oh macam ni cerita dia. Tak. Sebab tu orang kata apa? Masa orang tuduh Nabi ni sihir, penipu dan sebagainya, ada orang ni dia geram. Mana yang kata Muhammad ni penipu, sihir, aku nak pergi bunuh dia. Gaya orang tunjuk ni Muhammad. Dia tengok-tengok. Ini muka ni bukan muka penipu.
Bukan muka menipu, bukan muka sihir ni. Subhanallah. Kan? Tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Kan? Sebab tu sumamah ni, sebab tu kata di sini Syekh kata apa? Orang dah bila ikut Nabi ni, dia akan nampak kesan pada keadaan seseorang. Diri dia berubah sikit-sikit. Sebab tu kalau insya-Allah, kalau ada anak-anak yang malas dengar cakap, abang kat luar duduk sini Ustaz. Bagi dia tasbih ke selawat Allahumma salli ala Muhammad. Nak watan tak reti dah. Sama ada ibu-ibu semua, perempuan semua suruh semayang ataupun suruh selawat, insya-Allah kesan dia. Dulu Ustaz saya di Kedah, warden tu. Warden ni tak larat nak tibai budak-budak ni, letih. Hak warden pun letih tak larat tibai. Tak larat dah, budak-budak pun mangli Mangli Ustaz. Tak larat dah. Seronok pak depa ni. Tiba tak larat apa dah. Jadi kami tanya kepada satu Syedina Asri. Dia pun tanya kepada Habib Omar, buat macam mana? Habib Omar kata suruh semayang. Oh, rupanya semayang ni kesan sungguh. Budak-budak ni contohnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Duduk lawan ejek kawan-kawan kan. Ustaz, semayang Ustaz? 4 rakaat. Kita buat ajar kita, suruh semayang. Kalau hak hafal Quran tu diulang. Hak kesalahan besar, banyak lagi semayang. Kutuk mak ayah. Semayang 12 rakaat. Semayang 20 rakaat, Ustaz. Kita dah buat ajar. Allahu akbar, apa kesan dia? Jumpa kita lari. Bukan kita nak tabuh dia pun, nak pukul dia pun. Tak. Suruh semayang aja. Tapi semayang ni psycho, takut. Nah. Panggil sebelah ni. Tolong selawat Ustaz. Hari ni habiskan dalam masa 20 minit 1000 kali. Tak apa lagi. Mai kita bagi banyak, dia peringat lah. Hai, tak boleh jumpa Ustaz ni bahaya. Aku sanggup kena rotan lagi. Sanggup kena rotan baru kena semayang. Pasal apa? Ini mendidik. Ni jiwa ni. Sebab tu bila bawa jiwa kepada Allah, insya-Allah terdidik. Bila bawa jiwa kepada Nabi SAW, terdidik. Dia ada kesan pada seseorang. Tu jalan terbaik lah. Jadi alhamdulillah lah. Jumpa hak orang kata ni, Ustaz, tengok tangan ni tak stres ni. Dulu-duduk aja pukul budak kat badan kan. Ni suruh semayang, kita pun alhamdulillah boleh buat kerja lagi. Kan? Depa semayang, kita buat kerja sambil selawat, masya-Allah. Kita pun dapat juga. Tu cara dia. Bila bawa diri kepada Allah, kepada Nabi, insya-Allah keadaan kita ni berubah. Kemudian dapat apa lagi? Dapat cahaya dan juga rahsia-rahsianya, insya-Allah. Maka dengan pembahagian unsur ini, kita baca tentang Nabi, ada pengetahuan, ada kasih dekat Nabi dan juga ittiba' ini, kesemua ini saling memerlukan antara satu sama lain. Mengaku cinta Nabi tapi tak ikut Nabi, tak jadi. Maka sewajarnya bagi seseorang mukmin pada setiap hari agar menambahkan pengetahuan dengan nabinya, menambahkan cintanya kepada baginda serta mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tengok muka surat 13 sikit lagi. 13, cara untuk menambahkan pengetahuan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang itu hendaklah meneliti segala anugerah yang disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Tengok Quran, apa yang berkaitan dengan Nabi itu, insya-Allah kita akan lebih banyak dapat anugerah. Perkara ini telah diterangkan oleh Dr. Muhammad Zaki Khidir dalam kitab muqaddimah kitabnya yang bertajuk Zikr Quranul Karim li Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahawa terdapat 2672 tempat yang disebutkan mengenai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Tu dia. Yang mana ia dibahagikan kepada 1203 ayat Al-Quranul Karim. Kemudian dengan ini kita dapat memahami bahawa tidak sampai dari 5 ayat Quran padanya disebutkan sama ada di awal atau di akhir berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Subhanallah. Jadi kita dah baca. Contoh baca apa? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. 5 ayat pertama. Ada tak tentang Nabi? Tu ulama-ulama kaji sampai tahap macam tu. Makan cari. Ni ada dalam ayat ni, ada tentang Nabi SAW. Sebab tu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, beliau kalau baca ayat Quran yang mana sebut tentang sifat Nabi. Contohnya kita duk baca maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Dia akan selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Itu juga ada sifat Nabi. Harisun. Nabi ni ambil berat sungguh terhadap orang Islam sallallahu alaihi wasallam. Akan selawat, subhanallah. Bukan hanya sebut tentang nama saja, tapi sifat Nabi akan selawat. Maksudnya dia sambil Quran, sambil dia baca Quran, sambil dia selawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu dalam sembahyang, hatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam fiqh kan dibuat bincang dalam kitab Bushrul Karim, di antaranya disebut kalau kita dengar nama Nabi SAW dalam sembahyang, orang tengah baca Nabi Muhammadur Rasulullah contohnya, adakah boleh kita selawat? Boleh tak? Kan? Sebabkan boleh sallallahu alaihi wasallam. Macam tu je, jangan panjang-panjang. Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan tarik macam tu pula dalam sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam, sikit je. Hatta kalau dengan nama nabi-nabi yang lain, Suhufi Ibrahim wa Musa, kita jawab apa? Boleh jawab alaihimus salatu wassalam. Boleh jawab. Dalam kitab Bushrul Karim ada sebut yang demikian. Baik. Ia juga dimuatkan oleh Dr. Sa'id Al-Maghnawi dalam kitabnya yang bertajuk Syakhsiyatul Rasulullah Baina Taswiril Wahyi wa Tasawwuratid Darisin. Bahawa nama baginda Rasulullah SAW telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran pada 104 surah. Semua ada berapa surah? 114 surah. Bermaksud, berapa surah yang tak sebut? 10 surah saja yang tak sebut. Tak sebut apa tu? Tak sebut nama Nabi SAW. Sifat mungkin sebut, tapi nama tak sebut. 76 surah Makiyah dan 28 surah Madaniyah. Nak kena buka lagi kitab ni. Kena belek-belek lagi insya-Allah. Dan kita kata apa? Ni ada ulama-ulama yang kaji Al-Quran tentang sifat Nabi SAW. Sampai begitu luasnya Nabi kita SAW. Terdapat 32 surah yang Allah memulakan dengan menyambut baginda Nabi SAW, dan 39 surah yang lain menyebut nama baginda di dalam penutup surah. InsyaAllah nanti kita cuba cari kitab ni. Kita nak buat lama dah surat ni, tapi tak buat-buat lagi. Okey, baik. Baru nak masuk kitab ni. Asas ilmu tentang kenabian, kita tengok ni. Bukan surat 16, 17. Kita ada ilmu sirah, saya kita terang nanti. Kita ada ilmu syama'il. Kita ilmu fadail, ilmu dalail, ilmu khasais. Itu 5 kitab yang perlu kita belajar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, ilmu sirah ni apa dia? Perbincangan, surat 16 kan? Perbincangan berkaitan dengan cerita-cerita baginda Nabi SAW pada hari-hari dan malam-malamnya, bermula daripada kelahiran sehinggalah kewafatan Nabi SAW. Satu. Yang kedua, ilmu syama'il. Kan? Ilmu syama'il bincang 2 benda. Satu, bincang tubuh Nabi SAW. Kan? Ada orang bincang tubuh kita? Tak ada. Nabi-Nabi lain pun tidak ada. Nabi kita aja. Sahabat kira uban Nabi. Syama'il kata ni, sahabat ni kira uban Nabi. Ada tak cucu kita pernah kira uban kita? Subhanallah. Nak kira. Banyak. Jadi, yang pertama bincang tubuh Nabi SAW. Zahir. Yang kedua, bincang tentang akhlak Nabi. Kan? Ni di antara kitab Syama'il yang insya-Allah lah. Selalu nanti minta Ustaz Fahmi buat daurah Syama'il insya-Allah. Ketiga, ilmu fadail. Apa maksud fadail? Fadail ni cerita tentang kelebihan Nabi SAW. Menceritakan kelebihan para anbiya dengan keutamaan kepada baginda Nabi SAW daripada sudut keindahan tubuh Nabi. Dan juga kelebihan pada sudut syariat. Tambah sikit. Ada tak? Kelebihan pada sudut syariat. Itu fadail. Apa maksud fadail? Kelebihan Nabi SAW. Itu tambah sikit. Dan kelebihan. Kelebihan apa tu? Kelebihan syariat Nabi kita SAW. Keempat, ilmu dalail. Apa maksud dalail? Petunjuk kebenaran Nabi. Apa bukti Nabi kita ni benar? Okey. Perbincangan mengenai perkara-perkara yang berlaku sebelum kenabian irhas. Yang pertama, mukjizat dan juga karamah baginda Nabi SAW. Dan yang kelima, ilmu khasais. Apa khasais? Special untuk Nabi. Khas untuk Nabi je. Itu panggil khasais. Umat tak dapat. Yang lain tak dapat. Tapi Nabi saja. Perbincangan mengenai keistimewaan baginda Nabi SAW melebihi yang lain, dan keistimewaan pada syariat yang ilmu ini melibatkan pada zat diri Nabi SAW dan juga umat baginda. Jadi insya-Allah sekejap lagi kita akan bincangkan. Kemudian muka surat 18 tu, Syekh sebut apa ni, saranan daripada ulama berkaitan dengan ilmu ni kita kena mengaji ni. Kita baca sikit. Satu, berkata Ibn Kathir, kalau orang kata apa Syekh ni? Suruh mengaji 5 ilmu ambil mana ni? Bid'ah semua ni. Tak, saya kata ini ada semua dalam kitab-kitab. Syekh, tuan-tuan, puan semua, buat kitab ni ambil masa 6 tahun. Jadi kalau orang yang dah baca kitab ni, Masya Allah, ilmu Syekh ni luas ni. Maksudnya ilmu yang banyak ni, banyak.
Macam mana aku nak kumpulkan bagi umat ni faham? Maka bahagikan ni. Barulah terhasil. Duk syarah ni, maka buatkan buku sikit. Kan? Jadi kalau orang yang dah mengaji sebelum ni, dia akan kata kitab ni walaupun nipis, tapi syarahan ilmu yang Syekh Am masukkan ni begitu luas. Kalau orang baca kitab-kitab, dia akan tengok, oh Masya Allah, banyak lagi kita nak kena baca. Ini Syekh hanya tunjuk jalan je. Ni baca yang ni buat yang ni buat yang ni. Kan? Yang pertama berkata Ibn Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Ada orang buat nama anak lah. Nama apa ni? Bidayah wa Nihayah. Itu dia. Itu nama kitab tu. Ini adalah satu bekas keperluan yang sangat diperlukan oleh kita berkaitan dengan sirah baginda SAW yang mulia, iaitu terdapat 4 jenis kitab. Asy-Syama'il, Ad-Dalail, Al-Fadail dan juga Al-Khasa'is. Satu lagi tak ada, sirah. Sebab sirah termasuk dalam Syama'il juga. Sebahagian para ulama mengatakan demikian. Nota kaki kitab Kashfuz Zuhun oleh Haji Khalifah. Ilmu sirah merangkumi pelbagai ilmu, iaitu ilmu tentang nama baginda Nabi SAW. Nama Nabi dalam kitab Dalail Khairat ada berapa? Lebih 200, dekat dengan 300. Dalam Imam Suyuti ada satu kitab karang tentang nama Nabi saja dekat 1000 nama Nabi. Dan 1000 banyak nama ni menunjukkan apa? Kemuliaan nama. Syaraful asma tadullu ala syarafil musamma. Nama yang banyak menunjukkan mulianya pemilik nama tersebut. Ustaz, saya pun nama banyak juga. Orang bagi gelaran kan, Me'on lah, Samdul lah, macam-macam nama. Tu gelaran pelik-pelik. Tapi nama Nabi semua yang baik. Kalau nama Allah 99, kita letakkan Abdun, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, semuanya tentang Nabi kita SAW. Itu nama Nabi 1000. Ilmu khasa'is, ilmu tentang peperangan baginda. Nabi perang ada berapa? Semua 27 peperangan. 47 yang Nabi tak sertai, 27 yang Nabi sertai. Ada juga peperangan yang Nabi tak sertai, tapi tetap juga disebut sebagai ghazwah, peperangan. Contohnya Mu'tah. Peperangan Mu'tah di mana? Jordan. Nabi tak pergi pun, tapi tetap juga dinamakan sebagai apa? Ghazwah. Kenapa? Nak perang dengan bangsa Rom, nak perang dengan batalion tentera yang begitu ramai, jauh pula perjalanan, Nabi support. Sampai Nabi dimaklumkan kalau pemegang bendera yang pertama Zaid bin Harisah. Nabi dah beritahu dah, Allah dah beritahu dekat Nabi dah. Kalau Zaid bin Harisah gugur, Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, maka akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Sebab tu guru kami Syekh Utsaimin kata apa? Di antara yang perlu kita beriman bahawasanya Nabi SAW ini diberitahu perkara ghaib oleh Allah Ta'ala. Dia perang tak mula lagi ni, tapi Nabi tahu dah apa yang berlaku. Kemudian Nabi sebut apa? Kemudian kepimpinan seterusnya akan dipegang oleh Saifullah. Masa tu lepas Ja'far bin Abi Talib, tangan dia kudung, pegang bendera belah kanan, faham, kena dia ambil tangan kiri sambut. Tangan kiri pula kena potong, peluk dengan begitu. Lepas tu nanti Allah gantikan kedua-dua tangan ni macam sayap boleh terbang dalam syurga. Tu panggil At-Tayyar. Sebagian orang kata lepas tu dipegang oleh seorang lelaki, bagi kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Kemudian Nabi kata apa? Kemenangan akan diberikan kepada Khalid Al-Walid. Tu Mu'tah. Nabi tak terlibat pun, tapi namanya peperangan. Cerita bab perang ni seronok. Sahabat ni kata sahabat, nahnu nulaqqin auladana al-ghazawatir rasul kama nulaqqin auladana bisurati. Kami cerita perang ke anak-anak kami sebiji-sebiji, satu perang ni macam mana. Sebab setiap peperangan dia ada prinsip dia. Apa yang Nabi kena buat? Sebab apa Nabi serang? Sebab apa Nabi bertahan? Satu-satu sahabat-sahabat cerita dekat anak-anak. Kemudian seperti mana kami cerita dekat anak-anak kami, ajar anak kami sebiji-sebiji surah dalam Quran. Itu sahabat. Tapi kita generasi sekarang, Quran pun korang dah ajar. Perang lagi dah. Dulu kalau sekolah Allah bab sirah mengantuk lah. Tu kena buang. Bab sirah Nabi ni kena buang, tak ada mengantuk insya-Allah. Serata bab perang Nabi ni seronok. Dulu saya pun set macam tu juga. Pasal dengar orang sirah ni mengantuk. Mai sirah tarikh Islam ni kita pun mengantuk. Rupanya kita dah ubah set tu. Oh, sirah Nabi bukan mengantuk ni. Dia ruh dia panggil. Cukup dah tu. Ilmu kelahiran dan juga kebangkitan Nabi SAW. Nabi diutuskan tanda kiamat yang kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istilah ulum nabawiyah muka surat 20 tu tak apalah. Cerita-cerita sahaja, sikit-sikit saja. Sekarang insya-Allah
Kita nak masuk ilmu syama'il sekejap lagi, insya-Allah. Kita berehat dulu, insya-Allah. Muka surat 22. Celakalah orang, ni baca yang terakhir, kemudian kita rehat. Celakalah orang yang tidak dapat melihat baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Satu hari Sayyidina Aisyah sedang menjahit pakaian di waktu sahur. Kenapa waktu sahur? Sebab Sayyidina Aisyah tengok Nabi nak keluar waktu tu, nak pakai baju. Tengok ada carit. Maka terpaksa jahit pada waktu sahur lah. Tiba-tiba jarum jahitan itu terjatuh, lalu terpadamlah pelita sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Nabi SAW masuk ke dalam bilik itu, maka terang benderanglah bilik itu dengan cahaya baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi ini cahaya. Al-bashar laisa kal-bashar. Nabi manusia tapi bukan manusia yang biasa. Nur Nabi SAW. Sebab tu Nabi tidak ada bayang-bayang. Kan? Kalau kita baca Syama'il, Nabi tidak ada bayang-bayang sebab Nabi cahaya. Maka terang benderanglah bilik itu dengan cahaya baginda Nabi SAW. Lalu Sayyidina Aisyah mengambil jarum lantas berkata, begitu terang sekali wajahmu ya Rasulullah, indah sekali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Nabi SAW, celakalah orang yang tidak dapat melihatku. Celaka. Kan? Dekat kata guru kami, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ma'as kata ni, dalam akhirat, di akhirat sana, insya-Allah semua orang dapat lihat Nabi SAW. Kan? Jadi Nabi kata, celakalah orang yang tak dapat melihatku. Sayyidina Aisyah bertanya, siapakah yang tidak dapat melihatmu wahai Rasulullah? Jawab baginda SAW, orang yang bakhil, orang yang kedekut. Ditanya lagi, siapakah orang yang bakhil itu? Jawab baginda SAW, iaitu orang yang tidak berselawat kepadaku ketika namaku disebut. Itulah orang yang bakhil. Jangan bermin. Dengan nama Nabi tak sahut, dia bakhil. Nabi bagi ancaman, tak dapat tengok muka aku nanti di akhirat kelak. Sedangkan semua orang boleh tengok. Tiba-tiba disebabkan dia kedekut dekat dunia ni, Allah balas dekat akhirat. Macam tu juga dalam hadis yang lain. Ada yang perbuatan baik yang kita buat dekat dunia, contoh man yassara ala muslimin, man satara ala muslimin, siapa yang tutup aib orang Islam dekat dunia, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib dia di dunia dan juga akhirat. Sama konsep dia. Buat baik dekat dunia, Allah balas dunia akhirat. Kamu tak buat baik dekat dunia, dekat akhirat pun tak dapat habuan. Maksudnya dekat dunia pun tak dapat habuan. Dekat dunia bincang bab Nabi pun tak mau sebut, tak mau selawat dekat Nabi, kamu tak akan dapat tengok muka Nabi SAW. Akhirat lebih lagi lah. Nauzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita ni akan sahut selawat bila mana dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan masuk seterusnya kejap lagi. Berapa minit rehat? Rehat dulu insya-Allah. Ambil angin. Allah Subhanahu wa taala. Boleh ha? Laju sangat ke okey? Kod Ustaz jangan syarah banyak sangat, kurang sikit. Jangan syarah lah. Baik, pada sahabat-sahabat yang menonton di FB Live kita, alhamdulillah hampir 50 orang ni, masya-Allah. Ramai jugalah. Jadi insya-Allah kita rehat seketika untuk sesi yang pertama. Kita akan sambung semula pada jam 10.45 insya-Allah, sekitar 20 minit untuk kita bagi ustaz rehat sekejap, minum-minum. Nanti kita masuk sesi kedua insya-Allah. Okey, bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.